Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi. Salam sejahtera kepada anda semua. Terima kasih kerana menonton Awani Pagi. Saya Gigi Ahmad bersama Hakim Rahman. Pagi ni kita nak mencari mengenai masa depan. Ya, bukan masa depan kita berdua Gigi, tapi masa depan untuk semua rakyat Malaysia di luar sana. Kerana kita nak bercakap mengenai pekerjaan masa hadapan. Kerana satu perkara yang agak membimbangkan, bukan membimbangkan, ini sebenarnya satu yang mengujakan bagi saya apabila World Economic Forum mengeluarkan senarai 10 kerja baru yang dijangkakan wujud di masa hadapan dan juga pekerjaan-pekerjaan yang bakal pupus. Dan antara pekerjaan yang bakal wujud, bukan bakal wujud, dah wujud sebenarnya, tapi akan mendominasi bidang pekerjaan di seluruh dunia ini adalah mengenai AI, Artificial Intelligence ataupun kecerdasan buatan. Betul tak tu? Kecerdasan buatan, betul. Dan juga mengenai pembelajaran mesin atau machine learning. Dan salah satu bidang yang daripada bidang-bidang tersebut yang akan mewujudkan pekerjaan adalah drone. Kerana apa drone? Kerana pengoperasian drone juga melibatkan artificial intelligence dan juga pembelajaran mesin dan juga antara lainnya juga berkait-mengait dengan pemprograman dan juga coding dan data. Dan bersama-sama kita untuk menceritakan mengenai pengoperasian drone itu sendiri adalah dua tetamu di studio. Kita ada Encik Muslim Abdullah Zaid. Beliau ialah pengarah eksekutif Aeronav dan juruterbang drone bertauliah CASA, Australia Civil Aviation and Safety Authority. Dan di sebelah Encik Muslim adalah Encik Muhammad Ghazali Yaid, pengarah Akademi Teknologi DS, dan beliau juga merupakan pakar negara pengoperasian drone dalam World Skills Kazan 2019 yang baru-baru ini berlangsung. Selamat datang ke Awani Pagi. Selamat pagi semua. Terima kasih. Okay, kita nak teruskan mengenai kerjaya baru ni. Tapi sebelum itu saya nak tahu jugalah apabila kita baca mengenai jawatan yang dipegang Encik Muslim ni. Kerja-kerja dilakukan. Pengarah eksekutif dan juru terbang drone bertauliah. Mungkin boleh ceritakan apa sebenarnya designation yang dipegang oleh Encik Sebab Muslim? kerana bila kita cakap mengenai soal drone ni, kita ingat macam beli di kedai-kedai elektronik, dah boleh masukkan phone, tapi sampai perlu berlesen, bertauliah. Okey, betul. Okey, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, saya mulakan dengan diri saya lah. Okay. Saya mendapat lesen remote pilot license itu REPL daripada Civil Aviation and Safety Authority Australia. Yang mana remote pilot license adalah sebuah lesen yang membolehkan juruterbang drone menerbangkan atau mengoperasikan drone untuk kegunaan komersial dan juga industri. Jadi ia berbeza untuk kegunaan hobi semata-mata. Contohnya di hobi mungkin kita terbangkan di padang dan sebagainya. Cuma bila kita masuki dalam area industri dan juga komersial, kita akan mengoperasikan drones di dalam premis industri. Contohnya di plant oil and gas, di plant offshore, ataupun di berdekatan menara telco, mining site, construction site dan sebagainya yang memerlukan juruterbang ataupun pengoperasi drone mengetahui berkenaan dengan keselamatan dan juga undang-undang setempat, contoh undang-undang sebuah negara, ataupun mengetahui keperluan-keperluan keselamatan premis tersebut. Contohnya jika saya masuki premis untuk pembinaan, saya perlu memenuhi keperluan keselamatan yang dikenaki oleh DOSH dan perlu mendapatkan kad-kad keselamatan tertentu kan. Jadi begitu juga dengan REPL ini, Remote Pilot License, ia bagi memastikan seorang drone operator memenuhi spesifikasi keselamatan untuk membolehkan mereka beroperasi dalam ruang lingkup industri dan juga komersial. Dan kedudukan saya dalam Aeronav sendiri, sebenarnya Aeronav ini masih barulah. Kami baru 1 tahun. Cumanya kita sudah involved dalam industri ini dah lama. Saya bermula dari tahun 2014. Ketika itu saya terlibat dalam R&D, Research and Development, khususnya dalam drone monitoring system, focusing kepada machine learning dan juga kepada machine vision. Bagaimana kamera tersebut boleh mendapatkan data dan proses secara real time. Kemudian kita terlibat dalam drone programming for autonomous flight. Dan selepas itu saya terlibat dalam bidang industri dan juga konsultansi.
bagaimana mengadaptasi ataupun mengadop teknologi drone dalam industri, khususnya civil construction dan juga mining site. Banyak Satu sebenarnya, cuma sama boleh kita satu dengar, kan? persoalan yang kita bertanyakan kepada tetamu-tetamu atau panel kita pada pagi ini adalah mengapa drone ini penting untuk masa hadapan, dan kepada Cik Muhammad Ghazali yang juga sebelum ini pergi ke World Skill Kazan, World Skill Competition di Kazan. Mengapa drone ini, teknologi drone ini adalah masa depan yang akan kita lihat? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Awani beri ruang pada pagi ini untuk berkongsi sedikit tentang berkaitan dengan drones lah. Okay. Pada awalnya saya ingin tegaskan bahawa drone ni adalah salah satu daripada vehikel untuk capai sesuatu lah. Kan? Jadi bila bincang tentang prospek kerjaya masa depan dalam bidang drones, ya, kita boleh kata drones bukan masa depan sebenarnya, ialah sekarang, dia kini. Dan satu fakta daripada Association of Unmanned Vehicle System, AUVS, kata fakta ni telah pun dikeluarkan tahun 2013 lagi. Dia kata dalam masa 10 tahun jumlah pekerjaan yang baru akan timbul disebabkan drone ni adalah 100,000 jumlah dia. Maksudnya ya, dia lah sekarang. Jadi macam mana tadi? Macam mana Mengapa ini dianggap sebagai prospek masa depan? Ya. Sebab apa yang dahulunya tidak boleh dicapai oleh orang layman, hari ini boleh dicapai. Kan? Kalau kita nak mengurangkan risiko yang perlu ditanggung oleh nyawa manusia, kan, caranya adalah letakkan, transfer dia kepada satu vehikel yang lain. Kan, dalam industri dia sebenarnya drone telah pun menambah baik pelbagai industri-industri dalam dunia ni, kan. Dari sudut hasil yang diberikan tu lebih cepat, kan. Kemudian dia juga telah mengurangkan risiko-risiko, kan. Sebagai contoh, kalau dahulu orang ambil gambar guna tangan, kan, guna tangan, kena berjalan dan sebagainya, Kena naik bangunan tinggi. Hari ini walaupun tak ada bangunan, kita boleh ambil gambar dia secara aerial. Jadi di situ sebenarnya drone ni telah menyelesaikan masalah situ. Dari sudut industri, contohnya dalam oil and gas, kan. Dahulunya kita kena hantar manusia pergi untuk buat inspection, kan, kawasan yang panas, kawasan yang berbahaya, penuh dengan chemical. Jadi drone ni telah menyelesaikan masalah tu, kan. Jadi dari prospek kerjaya, saya kira drone ni sebagai satu vehikel. Ini bermakna bukan mereka perlu ambil drone tu sahaja sebenarnya, tapi dia perlu melengkapkan apa yang dia belajar tu dengan drone. Sebagai contoh, dia boleh jadi mechanical engineer, dia boleh jadi electrical engineer, tapi apply pada drone untuk menambah baik kompetensi drone tu sendiri. Dan itu yang kita nak kupas lebih lanjut selepas kita kembali daripada rehat yang pertama ini. Kita berhenti rehat seketika, kembali selepas ini. Bertemu lagi kita dalam Awani Pagi. Kita membincangkan mengenai prospek kerjaya masa hadapan. Tapi saya tertarik dengan kata-kata Encik Ghazali, tetamu kita pada hari ini. Drone bukan lagi masa hadapan, dia adalah sekarang. Okey, Encik Ghazali, kita nak sambung tadi bercakap mengenai drone juga bukan dilihat sebagai satu vehicle, tapi dia adalah satu sesuatu yang melengkapkan pembelajaran atau pekerjaan itu sendiri. Mungkin boleh terangkan apa jawatan-jawatan yang mungkin akan wujud di merangkumi pengoperasian drone itu sendiri. Saya berasa terlibat dengan World Skills, kan.
dalam worst case ni saya melatih pelajar berumur 16 tahun ke 16 tahun 16 tahun. untuk bertanding di peringkat antarabangsa, peringkat dunia lah kan. Untuk bertanding dengan dalam pertandingan drones. Cabaran utama saya pada ketika itu adalah untuk mencari talent yang ada di dalam Malaysia lah. Bila saya tengok skop-skop yang digariskan yang perlu dibuat untuk pertandingan tu, saya kira ini satu cabaran yang sangat besar sebab susah nak cari talent 16 tahun yang boleh complement semua benda tu. Sebab sebenarnya apa yang digariskan dalam worst case itu adalah kejayaan secara tak langsung beri gambaran pada kita apa kejayaan yang bakal ada timbul daripada industri drone itu sendiri. Mungkin saya boleh sebut secara general, pilot itu sendiri salah satu kejayaan kan. Kemudian dari sudut R&D kan, building and developing drone itu sendiri. Kemudian software engineer, kita perlukan software engineer untuk menambah baik dan membina sistem-sistem yang baru untuk drone tersebut. Kemudian hardware engineer kan, untuk improvise lagi competitive edge of the drone itself kan. Kemudian sales and marketing juga kan, untuk membesarkan lagi market share bidang drone ni kan. Kadang drone dah terlalu banyak, akhirnya dari segi market share tu dia terbagi-bagi pula jadi kecil kan. Jadi dia melimpah-limpah ke situ Kemudian dari segi operator dan technician drones kan, itu pun diperlukan juga untuk maintain drones tu kan. Kemudian maintenance dan customization of the drones. So saya boleh bagi secara umum itu antara kejayaan-kejayaan yang boleh terhasil lah. Jadi saya untuk melatih pelajar tadi itu, kita perlu latih dia pertama kemahiran design the drones. Jadi antara ujian dia adalah dia perlu design drone yang baru kan. Itu memang mencabarlah untuk train dia. Kemudian untuk assembly drone tu, assembly ni makna dia kena tahu ilmu circuit circuit electronics. Kemudian dia perlu tahu macam mana nak buat soldering kan. Kemudian piloting itself. Piloting dia ada banyak modes ada mode FPV, ada mode on-site, ada mode autonomous. Dan yang paling mencabar sekali sebenarnya adalah autonomous, iaitu pelajar ni perlu memprogramkan drone tu dalam bahasa Python. Bahasa Python yang dahulunya dia adalah programming language lah, bahasa programming yang belajar di universiti. Tapi saya perlu train seorang budak 16 tahun. Jadi kalau dunia sendiri dah gariskan itu sebagai satu ujian, saya tak langsung bagi kita gambaran lah apa persediaan yang kita perlu adakan Dan yang terakhir sekali programming tu lah. Cik Ghazali melihat daripada pengalaman di WorldSkills dan juga pengalaman untuk bersama dengan anak-anak muda kita ni, masa depan negara, contoh masa depan negara kita anak muda ni, adakah mereka ini lebih terbuka, bersedia untuk mengaplikasikan sesuatu baru berbanding dengan mungkin abang mereka, orang tua mereka, datuk nenek mereka yang masih lagi mungkin segelintirnya belum bersedia untuk melihat industri drone ini sebagai suatu prospek di masa depan? Untuk anak muda lah. Sebenarnya bukannya untuk kita develop satu generasi yang beri impact pada masa depan. Satunya kita kena tengok trending anak muda. Satu lagi, kita juga perlu study apakah yang mereka perlu ada dalam diri mereka. Saya cuba kongsikan sikit apa yang dihasilkan oleh satu unit kajian di Russia, dipanggil University 2035, University 2035, yang mana dia menggunakan teknologi artificial intelligence dan human untuk study apakah kompetensi yang sebenarnya diperlukan oleh young generation dan apakah bentuk pelajaran yang mereka perlu lalui sebenarnya. Saya baca sikit contohnya soft skill yang diperlukan adalah value normative competences, responsible choice making, self learning, emotional self regulation,
attention management and will management, bodily self regulation, clear communication dan so on. Jadi ini salah satu lagi ialah adaptivity. Kebolehan untuk beradaptasi, untuk menyuaikan. Jadi sebenarnya dengan kelajuan perkembangan teknologi yang begitu deras ni, dia adalah jadi satu keperluan untuk anak muda ada kemampuan tu untuk adapt sebenarnya. Dia bukannya kita perlu seiring dengan diorang, tapi sebenarnya mereka sini perlu seiring dengan perubahan secara global lah. Itu cabaran-cabaran dan kita juga nak melihat ini kita sedang bergerak ke hadapan. Drone sudah pun mula beroperasi untuk banyak perkara, untuk image sensor, untuk mengesan haba juga telah digunakan, malah untuk yang baru-baru ini mencari orang hilang guna haba kan, heat punya sensor, dan juga untuk pemberian awan. Tapi di masa sama juga apabila satu masa kita nak bawa pemikiran kita ni jauh lagi ke hadapan, 10 tahun, 20 tahun lagi, 25 tahun lagi, apabila semua ni telah wujud nanti, anak-anak muda kita sudah menguasai kemahiran-kemahiran yang disebut oleh Ghazali nanti, Cik Ghazali tadi, siapa yang nak mengawalnya? Kalau di atas jalan raya kita ada lampu isyarat, itu pun kadang-kadang orang langgar. Tapi di udara ni bagaimana pula? Kita akan bincangkan perkara itu selepas kita kembali daripada rehat ini. Bertemu lagi kita dalam Awani Pagi, bercerita mengenai pengoperasian drone dan prospeknya di masa hadapan. Macam Hakim cakap tadi, kalau di masa hadapan kita sebenarnya sudah pun di masa hadapan ni, mungkin dalam 5 atau 6 tahun lagi kan dah pelbagai drone berada di atas sana tu. Dari segi kawalannya bagaimana, apa yang perlu kita jangkakan, Cik Muslim boleh ceritakan mengenai perkara itu? Okey, dari sudut kita menjangkakan banyak industri dan juga komersial yang akan mengadaptasikan drone teknologi, khususnya dalam bidang pemetaan dan juga surveying. Sekarang ni kebanyakan syarikat yang melakukan surveying sudah mengadaptasi teknologi drone ni sebagai salah satu tools e-mapping dalam melakukan pemetaan, khususnya pemetaan udara bagi menggantikan pesawat ringan yang dipandu oleh manusia, dan juga dalam pemetaan. Okey. Jadi bidang ini membawa kepada kita kata booming of startup. Sekarang ini booming of startup yang menggunakan drone as a tools, yang menawarkan drone as a services kepada market. Okey. Itu belum termasuk lagi yang hobi grade dan sebagainya. Jadi ini memberi cabaranlah kepada negara kita khususnya dalam melakukan untuk meregulasi perkara ini. Okey. Jadi yang melakukan regulasi ini adalah CAM lah, Civil Aviation Authority Malaysia, yang mana kita sendiri Aeronaf sebelum ini telah dijemput oleh Ministry of Transport selaku stakeholder lah yang terlibat dalam membincangkan tentang bagaimana untuk kita evolve regulasi ini supaya dapat memudahkan industri-industri untuk mengadaptasi teknologi drones dan juga memudahkan kata-kata booming of startup company supaya mereka boleh mengoperasikan drone dengan lebih baik dan regulasi tersebut mesra implementasi drone ini. Dan kita lihat di peringkat global sudah mula dibincangkan berkenaan dengan unmanned traffic management, iaitu bagaimana menguruskan trafik UAV ataupun trafik drone yang terbang ini, dan bagaimana kita boleh kita kata assimilate ataupun kita boleh connectkan dia dengan trafik untuk aircraft punya airlines dan sebagainya supaya tidak ada konflik antara kedua-dua pesawat ini. Dan jadi ini perkara yang perlu dibincangkan dengan lebih segera bagi saya di peringkat negara. Kerana apa? Di peringkat global kita sudah bincangkan perkara ini, termasuklah tentang untuk air delivery, untuk contoh kereta terbang sebagainya itu, ataupun air mobility. Jadi dari sudut invention bagi saya sudah wujud, termasuklah penggunaan 5G untuk bawa drone ataupun 4G untuk telekomunikasi drone sebagainya. Jadi pentingnya untuk regulator
bersama-sama dengan pemain industri untuk membentuk satu ekosistem yang menyuburkan lagi pembangunan teknologi ini. Saya ambil contohnya, jika kita bandingkan antara negara China dan juga Eropah. Saya berpengalaman pergi ke Amsterdam. Jika kita lihat perkembangan adaptasi drone di Eropah dan juga market drone adalah lebih rendah berbanding di China. Kerana apa? Kerana di China teknologi itu dimulakan dulu, baru regulasi itu menyusul. Undang-undang ataupun peraturan menyusul selepas teknologi itu wujud. Teknologi itu diaplikasikan. Cuma di Eropah cabaran mereka adalah teknologi itu, regulasi itu sendiri. Bila mana regulasi itu diwujudkan dahulu sebelum teknologi drone itu semakin matang. Contoh kata-kata UTM itu sendiri. Itu adalah cabaran yang berlaku. Nah, itu saya tak langsung menghadkan, melimitkan perkembangan yang berbeza dan undang-undang itu sendiri. Dan kita nak masa cakap yang sama itulah persediaan yang negara perlu lakukan. Betul Kata Cik Muslim, perlu lakukan sekarang kerana teknologi ini semakin lama semakin laju. Betul. Dan dalam masa sama juga kita nak bercakap mengenai banyak kajian-kajian. Teknologi kita sudah ada. Kita sudah buat image sensing, coding, lagi apa. Banyaklah kita sebutkan mengenai teknologi yang kita ada tu. Tapi bagaimana teknologi ini dapat kita bawa ataupun kita komersialkan di peringkat negara kita ni, kerana kita tak nak akhirnya nanti semua kajian-kajian ataupun penyelidikan hasil-hasil research and development ini hanya tertinggal di lab ataupun di mana-mana pusat penyelidikan saja. Cik Muslim. Okey, jika kita lihat sebenarnya ia berkaitan dengan inovasi kan di peringkat universiti contohnya ataupun di peringkat pendidikan tinggi. Okay? Bagaimana produk tersebut boleh dikomersialise di peringkat industri dan diadaptasi oleh industri semasa. Saya ambil contoh seperti di Indonesia dan juga di Turki. Bagaimana mereka membangunkan produk-produk ini di universiti dan industri membentuk satu ekosistem kemandirian sendiri. Iaitu bagaimana industri tersebut secara sukarela adopt drone teknologi ataupun mana-mana teknologi ke dalam ekosistem mereka, lalu membantu universiti tersebut untuk menghasilkan teknologi yang lebih matang. Sebab apa? Bila mana industri mengadaptasi dengan lebih awal, jadi R&D punya side untuk universiti, mereka akan dapat feedback dengan lebih awal. Jadi feedback lebih awal, jadi mematangkan invention mereka. Jadi bila mana invention tu boleh dimatang secara lokal, jadi ia boleh dipasarkan secara global dengan lebih baik. Berbanding dengan kita melakukan invention kita separuh masak dan terus kita nak pasarkan keluar, terus kita nak pasarkan tanpa kita wujudkan satu ekosistem yang sihat antara pihak industri dan juga pendidikan ataupun pihak institut kajian dan sebagainya. Okey, saya nak bawa penonton semua ke sedikit suatu zaman-zaman kita sekolah dahulu. Dan kita nak minta kedua-dua tetamu kita untuk mengulas. Kalau dahulu, apabila kita diarahkan oleh cikgu di sekolah, okey, lukis wawasan 2020, kita bayangkan ada menara besar, ada kereta terbang, ada macam-macam lagi lah kan. Dan bersempena dengan pelancaran wawasan kemakmuran bersama 2030 ini, kepada kedua-dua tetamu kita bercakap dalam prospek ataupun dalam konteks drone ini, di manakah kita dapat bayangkan atau boleh membayangkan masa depannya dalam prospek drone ini? Adakah kita membayangkan drone itu sebagai satu kenderaan penumpang? Lepas ni tak naik bas, mana pergi sekolah, nak naik drone. Mungkin Cik ni Ghazali. Mas, kalau kita minta diorang lukis, mungkin kita pun tak terbayang apa yang diorang lukis sebenarnya kan. Tapi dalam konteks drone kalaulah ia diaplikasikan dalam semua bidang, apa yang kita boleh nampak sebagai contoh dari segi surveillance kan, dekat mungkin dalam sebuah bandar tu ada drone yang sentiasa bergerak kan, untuk memantau keselamatan rakyat, mungkin macam tu. Kalau tengok hari ini kerja-kerja menyaman kereta yang tak bayar parking kan, semua masih dipakai pegawai-pegawai majlis pemandaran lagi, mungkin drones yang buat kan. Cik Muslim? Cik Muslim bagaimana? Okey, saya melihat
adaptasi drone ni akan lebih meluas lah industri, khususnya dalam aerial mobility dan aerial delivery. Dan juga apa yang saya harapkan adalah sebenarnya bagaimana generasi baru, khususnya anak muda, dapat menggunakan inovasi ini dan juga mengkomersialkannya di peringkat negara dan juga disambut oleh industri secara sihat lah. Itu bagaimana ada nilai entrepreneurship dalam diri mereka. Jadi kita boleh menghasilkan drone kita sendiri, teknologi kita sendiri dalam ekosistem kita, seperti mana yang diingini oleh seperti Tony M pernah sebut, yang mana Malaysia perlu menghasilkan drone sendiri. Jadi apa jawapannya adalah kita didik sejak awal generasi muda kita dan juga disambut oleh pendidikan tinggi, institusi kajian dan sebagainya, R&D dan juga industri dengan baik. Okey. Dan saya boleh membayangkan seolah-olah macam dalam filem science fiction I, Robot, Will Smith. Kita perlu ada kereta terbang banyak. Kita perlu ada smart city kita segera. Dan saya rasa kedua-dua tetamu kita telah menjelaskan mengenai prospek kerja di masa hadapan ini, dan pastinya idea kereta terbang itu bukan suatu yang boleh kita jadi bahan jenaka, kerana ini satu yang boleh dilaksanakan. Dan sekian saja awal ni pagi. Saya Hakim Rahman. Saya Jiji Ahmad. Jumpa lagi. Bye.